Sekarang ini saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Hasbi Muda untuk berbahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas peluang untuk saya turut sama mengambil bahagian membahaskan RUU pindaan bagi Akta Insolvensi 1967 ini. Tujuan utama pindaan ini sudah tentulah untuk merealisasikan hasrat Perdana Menteri ataupun pimpinan Kerajaan Perpaduan seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2023 yang lepas, iaitu untuk memberikan peluang kedua kepada individu yang diisytiharkan bankrupt. Dan sudah tentulah walaupun statistik yang dibekalkan menunjukkan bahawa generasi muda khususnya yang di bawah umur 25 tahun ataupun antara 25 tahun ke 34 tahun bukanlah kelompok yang terbesar, hanya 18.52%, tetapi usia 35 ke 44 tahun yang membentuk 38.4% juga boleh kita kategorikan sebagai golongan belia ataupun penghujung belia. Dan statistik ini sedikit sebanyak kalau kita tengok dari tahun 2019 sehingga ke tahun ini menunjukkan penurunan yang agak ketara. Umpamanya lebih kurang 18,000 tahun 2019, kemudian 16,000 tahun 2019, kemudian dalam 8,000, kemudian turun ke 6,000, 5,000 dan untuk tahun ini saja dalam tempoh 6 bulan saya difahamkan lebih kurang 1,600 jumlah yang diisytiharkan bankrupt. Dan sudah tentulah pindaan-pindaan yang akan dibuat ini akan membantu golongan-golongan yang terjejas kerana apabila mereka diisytiharkan bankrupt, banyak kesan-kesan umpamanya golongan profesional, mereka tak boleh menjalankan profession mereka. Dan bagi sesetengah kes, umpamanya penjawat awam juga akan dilucutkan bergantung kepada keputusan lembaga tata tertib di jabatan masing-masing. Cuma saya nak bertanya pada Menteri, berapa ramai penjawat awam kita dalam tempoh 4 tahun ini yang dilucutkan ataupun dibuang kerja atas sebab kerana status bankrupt yang dikenakan kepada mereka. Itu yang pertama. Dan seterusnya dalam pindaan ini juga kalau kita tengok memudahkan pelepasan automatik selepas 3 tahun daripada tarikh kebankrapan, ini sudah tentu akan membantu golongan muda yang terjebak dengan perangkap hutang yang kalau kita tengok dari segi statistik juga hampir separuh ataupun 49.12% yang bankrupt ini ialah kerana membuat pinjaman peribadi. Dan sudah tentulah mereka ini yang dengan pelepasan automatik selepas 3 tahun, mereka ini akan sikit sebanyak dapat dibantu, memudahkan mereka untuk selepas tempoh 3 tahun itu untuk mudah mendapatkan kembali pekerjaan, lebih mudah untuk membuka semula akaun bank mereka. Sekarang ni boleh buka tapi saya difahamkan satu akaun saja untuk urusan masuk gaji dan sebagainya. Dan mereka juga akan lebih mudah untuk mengumpul semula aset dalam kehidupan. Cuma saya nak bangkitkan dalam golongan yang bankrupt ini, kita tahu bahawa mereka ini memang bukan nak bankrupt. Walaupun kita faham petition untuk bankrupt itu sama ada oleh pemiutang ataupun diri dia sendiri sebab dia tak nak bayar jumlah yang sepatut dibayar pada bank. Tetapi ada dalam golongan penghutang ini yang memang dia suka untuk bankrupt. Jadi saya nak tanya pada Menteri, apakah ada cadangan ataupun hasrat pada kerajaan untuk membezakan tempoh pelepasan automatik bagi yang bankrupt berulang sebagaimana di Singapura, mereka dikenakan minimum 5 tahun. Jadi saya cadangkan kalau kita dalam akta ini, kalau kita mungkin nak fokus kepada menghukum, saya cadangkan untuk hukuman yang berbeza itu dikenakan kepada bankrupt yang biasa, yang terpaksa dengan kelompok yang memang bankrupt tegar, memang dia nak dan dia suka untuk berulang-ulang bankrupt itu. Kemudian yang keduanya juga ada disebut oleh rakan tadi, adakah credit score orang yang bankrupt ini apabila telah dilepaskan ataupun dipulihkan itu akan sebagaimana sedia kala ataupun rekod itu akan kekal di situ sekaligus menyusahkan mereka untuk mendapatkan pinjaman. Kemudian yang seterusnya dalam pindaan akta ini juga membantu golongan yang bankrupt ini bila mana kalau sebelum ini
mereka hanya dikecualikan aset-aset yang asas, yang jumlah aset ataupun nilaian itu tidak lebih daripada RM5,000, dan sekarang ini dalam pindaan yang terbaru, dia memberi ruang kepada menteri untuk membuat penilaian supaya jumlah aset yang dikecualikan dari bankrupt bagi kelangsungan hidup dan untuk dia bekerja. Saya rujuk dalam kenyataan menteri, dia sebut motosikal. Jadi saya duk fikir sekarang ini kalau sekadar motosikal kita benarkan, saya rasa tak ramailah yang boleh pergi ke tempat kerja menggunakan motosikal. Jadi saya cadangkan untuk menteri pertimbangkan supaya mungkin kereta dia yang habis bayar itu tidak disita ataupun aset-aset yang lain itu tak disita. Untuk memudahkan mereka meneruskan kehidupan mereka. Janganlah akta ini menghukum mereka, dan yang dihukum itu juga bukan individu itu, tetapi juga anak-anak dia, isteri dia, keluarga dia. Jadi apapun, saya menyambut baik hasrat kerajaan, dan sudah tentulah pindaan ini selari dengan konsep Malaysia Madani yang memberikan peluang kedua, yang tidak menghukum tetapi memudahkan supaya mereka ini di samping mereka mengambil pengajaran dalam kesilapan dan keculasan mereka membayar hutang itu, dalam masa yang sama mereka boleh hidup sedia kala. Saya ingat itu saja, Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih YB dia kerana tepat pada masa, dan juga YB telah menjelaskan isu masalah untuk memulihkan semula mereka telah bankrupt dari segi pekerjaan dan juga ekonomi. Itu satu cadangan yang baik.